Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Memberkati kuliah kita pada malam ini, sama kita muliakan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, ya. Dapat bersama lagi pada malam ini untuk meneruskan lagi kehidupan kita, meneruskan lagi pengajian kita. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah SWT memberikan ruang dan peluang, ya, bagi kita untuk meneruskan, ya, apa-apa program sekalipun yang kita buat. Hari ini ada jamuan hari raya pada di surau ini. Tahniahlah pada Jabatan Kuasa, ya, yang membuat mengadakan, menjayakan. Untuk ramai tak datang letih berkalau. Letih berkalau, tak apalah, dan sebagainya. Mudah-mudahan adalah hikmah, ya, yang kita dapat dalam menggerakkan suasana silaturahim ini, yang kita katakan ianya mendatangkan banyak kebaikan lah untuk masyarakat setempat ni. Untuk sebenarnya ialah kita buat di masjid atau surau ini, suruh dia orang datang, bukan datang makan sajalah, ya. Sepatutnya datang untuk kuliah dan sebagainya, datang untuk solat berjemaah. Sepatutnya macam itu, ya. Tarikan kita itu, tapi tak apalah, maknanya kita buat itu kurang-kurangnya adalah saham akhirat kita untuk mengajak mereka datang ke sini, ya, dalam kata memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, ya, mereka ini bukan saja yang seperti kita kata tadi, datang untuk makan dan sebagainya, tapi lebih daripada itu ialah datang untuk sama solat jemaah, sama-sama dalam majlis ilmu dan sebagainya. Tak apalah, itu maknanya kerja kita lah sama-sama. Dan saya minta maaf lah sebab tidak dapat hadir dalam majlis yang kita katakan penuh berkat itu, kerana ada majlis yang lain dan sebagainya, banyak sangat lah. Sebab kita lepas daripada Covid ni macam-macam lah boleh buat. Ada kerja tu terus lah, maknanya kita buat tak ada masalah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua daripada penyakit yang berbahaya ini. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, kita meneruskan kembali pengajian kitab kita yang berkenaan masih lagi dalam bab takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu lepas kita membicarakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya bacakan maksudnya saja, kita sambung daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya,
Sesungguhnya dunia itu amat manis dan indah pada pandangan mata. Kita dah bicara dah, saya dah terang dah, ya. Sesungguhnya Allah melantik kamu menjadi pemerintah dunia ini, dan Allah memerintahkan bagaimana, Allah memerhatikan bagaimana kamu bekerja. Allah datangkan kita ke dunia ini, Allah suruh kita takbir dunia ini, dan Allah perhatikan apa yang kita buat, sama ada pentadbiran kita itu betul atau sebagainya. Kita dah cerita dah, bukan saja Perdana Menteri, bukan saja ahli parlimen, bukan saja adun, bukan saja penghulu, bukan saja Tok Empat. Kita dalam keluarga kita itu, kita sebagai ketua, kita lah mentadbir di keluarga kita dan juga diri kita. Allah perhatikan semua sekali, Allah nilaikan semua sekali itu sebagai tanggungjawab kita di hadapan Allah SWT nanti. Jadi siapa pun kita kena tunaikan kerja kita dulu dan sebagainya. Kerja kita dulu, barulah kerja kepada masyarakat. Kadang ada orang dia kerja untuk masyarakat, untuk dia tak lepas lagi. Ada juga jenis macam itu. Kita nak semua sekali lah, tapi yang penting kita jaga kita dulu. Sebab Allah beritahu, kita ni sebagai pemerintah, dan juga kita sebagai apa yang ditakhlifkan oleh Allah, diberatkan oleh Allah SWT. Takhlif mana? Diberatkan, dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT kepada kita. Solatnya, puasanya dan sebagainya untuk diri kita. InsyaAllah lah kita sama-sama. Dan Allah melihat. Oleh itu takutlah kamu kepada kejahatan, dan jauhlah kepada fitnah, dan takutlah tipu daya atau godaan dunia. Sesungguhnya fitnah pertama terhadap Bani Israel berlaku disebabkan wanita. Kita ni diuji oleh Allah SWT dengan berbagai-bagai bentuk. Kita dah cerita, saya dah terang pada minggu lepas, yang tiga itu, tiga benda: duit, pangkat, dan wanita. Duit dan pangkat ini kita boleh, ramai orang boleh cari dan sebagainya, tak ada masalah lah. Tapi ramai yang jatuh kerana wanita. Mula dia naik tu dengan pangkat, orang beri dia jawatan, orang bagi dia duit banyak, Allah bagi dia bila dia dapat pangkat, dapat duit, senang dia cari perempuan. Dia tak sedar yang perempuan itulah akan menjatuhkan dua tadi. Pangkat dia jatuh kerana perempuan, dan harta dia habis kerana perempuan. Habis gitu ya. Sebab itu Allah SWT jadikan Nabi SAW sebut di sini, Bani Israel yang dulu-dulu, Bani Israel ni Allah dia ciptakan dia mula-mula sangat mulia di sisi Allah, satu bangsa yang sangat mulia. Para Nabi dan para Rasul ramai daripada kalangan mereka. Tapi kerana perempuan, mereka tak tahan godaan ini dan sebagainya. Jadi Allah kata hinalah bagi Bani Israel ini sebab mereka terlalu cintakan dunia. Okey, yang tu saya dah terang pada minggu lepas. Kita tengok pengajaran hadis. Yang pertama, tergoda dengan wanita boleh melakukan boleh berlaku dengan pergaulan bebas, dan memandang kepada bahagian tubuh yang membangkitkan nafsu bagi wanita asing yang bukan isteri. Isteri kita tak apa, isteri kita tengoklah semua, tak ada masalah, tapi diharamkan kita melihat perempuan lain. Tu maknanya, kadang-kadang mata kita ni memang ceksa, nak cuci semua mata kita. Istilah dia cuci mata. Allahu Akbar. Pentang nampak lawa, pandang sajalah. Pandangan yang pertama itu rezeki, kita kata. Kan rezeki benda kita kena alihkan,
Ya. Takkan kita pejam mata pergi kedai, pergi mana tak nak beli barang, kita tengok dia lalu, Allah. Jangan dia lalu tu kita rezeki seumur gitu. Tak jadi ke? Dia pandang sekali tak boleh pandang dah. Rezeki kita. Pandang kedua kali ataupun pandang lama, dia dah berdosa dah. Atau berseronok dengan isteri hingga terlupa menunaikan kewajipan agama. Layang isteri kita terlalu tu sangat, banyak berbelanja, boros. Orang perempuan dia suka macam tu. Bukan semualah tuan-tuan. Kita insya-Allah dapat isteri yang baik dan sebagainya. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Isteri kita baik, isteri kita tak boros, dan perempuan ni maknanya tuan-tuan, dia Nabi dah kata dah, orang perempuan ni paling ramai dalam neraka. Dan pula Nabi kata orang perempuan lebih senang daripada lelaki masuk syurga. Macam tu. Allahu Akbar. Dia ramai masuk neraka tu sebab inilah semua berlaku persundalan, berlaku apa semua, orang perempuan ramai yang dia menggerakkan. Dia lah, kalau orang perempuan dengar dia kata takkan orang lelaki kabur gitu tak. Dia yang memulakan macam itu. Ini berlaku pada Nabi Yusuf AS. Bila cek, bila masuk mahkamah, perempuan tersalah. Maknanya dalam dunia ni tuan-tuan, ialah seperti saya beritahu tadi, kalau perempuan dengar dia marahlah. Tapi inilah Allah ciptakan, inilah Allah nyatakan, dan inilah yang Nabi kata. Dia orang memang memulakan benda ini. Kalau dia pakai molek, tutup habis, tak ketat, kita pandang pun tak tu tuan-tuan. Ada yang lawa pula tutup ni. Sebab itu orang Islam ni, dia ada pertikaian lah di segi pakai niqab. Dia panggil niqab ni, nak tutup nampak 2 biji mata tu. Satu lagi, atas alasan yang lain, orang takut, ada orang menyamar dulu, orang lelaki menyamar, dia nak merampok itu juga. Itu sikit lah benda kita kata, benda-benda yang nak mempergandakan pada dia Islam ni. Orang kafir punya cerita lah. Dia buat fitnah, dia kata orang perempuan ni tak boleh pakai tutup ni. Nanti bila dia buat benda-benda, kita tak kenal dia. Ada betulnya, tetapi berapa persen sangat benda itu berlaku daripada dia buka semua. Tak, buka muka dia, dia tutup. Tak? Tuan-tuan kalau pergi Mekah, Arab Saudi yang menjaga masjid tu, ada perempuan, dia jaga bahagian perempuan lah. Kita tengok, tak ada. Tengok gitu lah perempuan ni. Timbul juga dalam hati kita, lawa ke tak lawa dia ni. Tak payah fikir lah, benda tak nampak. Bukan kerja kita pun kita khabar. Tak? Maknanya kalau ni musim Covid, saya tengok orang perempuan dia pakai ni kan, nampak lawa. Lawa macam mana? Mana dia tutup. Kita pun tengok, siapa dia ni, kita pun tak kenal nak. Kenal nak buat apa? Kalau bini kita dia pakai kita tak kenal, atau baru ya, ni siapa kita khabar? Lawak rupanya. Itu padah lah kita khabar. Tak kenal bini kita pakai emas tu kan. Kalau orang lain lantak dia pakai, kita pun tengok, salah satu hikmah dia sekarang pakai. Dan orang tak boleh nak tikaikan pakaian itu. Jadi tuan-tuan, maknanya Allah buat tu dah molek dah. Allah buat, Allah suruh tu molek dah. Kita ni pula mandai-mandai, orang kafir ni dia memang dia nak musnahkan Islam. Jadi dia khabar tak boleh pakai ni. Ada negara langsung tudung pun tak boleh pakai. Tudung pun tak boleh pakai.
Dan ada negara tak boleh pakai niqab tu, dan sebagainya. Malaysia pun gitu juga. Malaysia pergi kerja tak boleh pakai niqab. Saya tak tahu lah tak alasan apa dan sebagainya tak. Takut orang tak kenal ke apa ke, takut orang mencuri. Tapi keberangkalian tu kita kata sedikit daripada dia buka mendatangkan fitnah yang banyak, tuan-tuan. Nah, kan tuan-tuan sajalah, saya sendiri pun kadang tengok dia ni kita kabur lah, pakai lebih kurang datang di sekolah ke apa ke, dia pejabat ke apa ke, pakai ketat-ketat. Yang perempuan kadang-kadang dia marah kita kabur gitu. Tapi itulah yang merangsang ni, Nabi kata itulah yang akan merangsangkan suatu perkara supaya kita buat jahat. Cuba kita cerita tadi, dia pakai biasa, tak nampak apa semua, pakai tidak menggairahkan dan sebagainya, tak ada masalah. Tak berlakulah apa-apa yang dia kata apa dia duduk sekarang ni istilah dia kita kata gangguan seksual. Dia salah orang lelaki kok. Gangguan seksual dia salah orang lelaki kok. Yang pakai seksi tu bos apa gerang ada gerang lawa ni merah bibir macam delima. Perkataan itu dikatakan gangguan seksual. Lah benda yang dia nampak, kita pun gambar gitu merah mana orang pakai, memang merah. Cuba dia tutup, nampak tak berlaku tak godaan di situ, gangguan seksual tu? Tak berlaku. Dia salah orang lelaki pula. Ini orang kafir punya apa dia, undang-undang dia buat macam tu. Di segi itu kita kata memanglah kalau kita beritahu perempuan yang baik pun dia marah juga. Sebab ni hal perempuan nak. Kita sama lelaki tak apa, kita boleh cakap. Kalau perempuan dengar dia marah, tak maaf lah. Bukan saya yang kata, Quran yang kata macam itu, hadis yang kata macam itu. Kita pun gitu ke? Kita ada anak perempuan, isteri kita pun perempuan, kita ada cucu perempuan, kita kena jaga. Dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Anak kita tak pakai tudung akan disoal. Bukan saja tudung lah, menutup aurat, saya beritahu, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Tuan-tuan kena tengok betul-betul. Ni ada anak perempuan, saya nak lelaki belaka, nak perempuan. Dulu orang kata memang jaga anak perempuan ni cukup susah, memang susah. Tuan-tuan, ada orang dia tutup atas, bawah tak tutup, stokin tak pakai, stokin. Ini banyak berlaku, tuan-tuan. Dia tengok stokin tak pakai, aurat. Mereka melebihkan yang atas ni. Kira yang atas ni lah yang dia orang nampak dan sebagainya, kata pakai tudung dan sebagainya kan, pakai tudung dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang bawah tu mereka terlupa sebenarnya. Kadang-kadang kita betul lupa. Kita betul lupa nak suruh anak-anak nak keluar ni, stokin yang lupa pakai. Sekarang ni stokin banyak yang warna kulit mereka pun ada tak, stokin warna coklat itu apa dan sebagainya, yang hitam pun ada, tak ada masalah, pakailah, janji tutup. Ada itu sekarang tak kira benda itu. Dia pakai seluar track apa semua, pakai slipper, pergi jalan keluar, pakai tudung molek. Tak selesai juga rupanya aurat dia tu. Kita ingat selesai dah. Oh, bagus. Anak siapa ni? Pakai tudung molek, letuk. Bawah tak pakai stokin. Tak. Ni bukan saya kata, bukan saya nak mengatur ustaz ni nak mengata anak kawan. Tak. Ini soal hukum, tuan-tuan. Soal hukum kena beritahu. Kena beritahu, kita sebagai ayah kena beli stokin. Dia kena pakai ni stokin, awak kena pakai. Awak kena tutup aurat nak keluar. Nak kita bukan buat ustaz puas dah gambar ke dia ni, tak pakai juga. Kena beritahu. Beritahu semua.
Kita kadang-kadang malas nak beritahu sekali, ustaz degil sangat beritahu sekali, melantak dia lah. Main lantak tu payah tu. Kita takut Allah SWT nanti tanya kita, awak ni beritahu, ya beritahu berapa kali beritahu? Sekali je, tak padah, tak lepas itu. Takut tu tuan-tuan, sekali je kita beritahu. Dia benda molek ni, benda yang ni kena khabar hari-hari. Maknanya biar dia lekat tu dalam kepala dia. Okey, kita kena terang lah secara jelas, jangan paksa gitu. Jangan cakap banyak, pakai stokeh. Ini jelas kepada dia bahawa aurat perempuan ni, walaupun dia orang dah tahu aurat perempuan ni daripada atas rambut hingga ke kaki, kecuali muka dan tapak tangan. Tuan-tuan, yang lain semua aurat. Ada itu pun bimbang, kadang-kadang isteri kita pun macam itu juga. Kadang-kadang dia pergi, dia terlupa ke benda ke, wallahualam lah, pakai lebih kurang terkhabar sokmu. Khabar sokmu tuan-tuan, kalau dia tak ikut juga, insya-Allah lepas lah. Bukan lepas mana, insya-Allah lah, kita agak macam itulah. Walaupun kita rasa tak lepas kita, kalau kira tak, tapi takkan kita nak gerak kaki dia pula. Awak ni tak degil, tak boleh stokir, tak pakai kabur hari ni, ceramah dan macam-macam, mai ni kaki gerak. Sebelum Allah gerakkan kaki di akhirat nanti, biar aku gerak tu. Jangan buat kerja gitu. Kabarlah macam mana, kabar sokmu. Ada. Memang sukarlah kita nak kabarkan anak-anak, isteri kita dan sebagainya. Memang sedikit sukarlah. Kita pun faham tuan-tuan, saya pun faham, tuan-tuan pun faham. Bukan tuan-tuan saja, saya sendiri pun menghadapi benda-benda macam-macam. Ada, kena beritahu. Orang rumah kita pun kadang-kadang kena beritahu juga. Walaupun dia tahu. Kena ingat. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini cubaan daripada Allah SWT, ujian. Ini yang dikatakan tanggungjawab. Ada, saya sangat takutlah tuan-tuan. Tuan-tuan sajalah, saya ni kata cakap pada orang dan sebagainya, kadang-kadang anak kita sendiri, si kita sendiri pun tak selesai lagi. Nak bercakap pada masyarakat. Saya kadang-kadang termenung. Misal muhasabah diri aku ni macam mana, diri kita sendiri pun tak lepas, keluarga kita pun tak lepas. Tetapi kita rasa sebagai tanggungjawab kita, saya pun rasa kalau saya tak buat apa pun, lagilah saya dosa dan sebagainya. Jadi beritahulah dan sebagainya, tanggungjawab kita semua. Macam itu. Okey, insya-Allah. Yang kedua, kita hendaklah mengambil pengajaran daripada kisah umat-umat yang terdahulu. Kerana apa yang berlaku kepada Nabi, kepada Bani Israel, tidak mustahil berlaku kepada orang lain ataupun kaum lain jika mereka melakukan apa dia, sebab-sebabnya. Betul lah kan? Bani Israel itu sebagai contoh saja tuan-tuan. Sebagai contoh. Kita tak katalah ni Bani Israel jahat, orang Arab baik, orang Melayu baik. Tak. Setiap kaum tu ada dia punya jahat dia tuan-tuan. Dan ada baik dia lah. Kita nak jadi baiklah semua, bangsa kita dan sebagainya. Tak. Orang Arab pun, kita khabar kalau pergi negara Arab dan sebagainya, kalau pergi ke Arab Saudi tu mungkinlah tempat yang mulia tak? Tempat lain pun mulia juga. Negara Arab, kalau tuan-tuan pergi pada Mesir ke mana ke, Turki ke mana sebagainya, lebih kurang kita khabar tak pakai ni. Ada yang pakailah, tak pakai. Di Arab Saudi saja kita tengok semua pakai ni, sendara. Berlaku pada bangsa lain, berlaku. Bangsa kita sendiri pun, kalau kita tak jaga, habislah Islam. Sekarang kita amat takutlah, kita kata anak-anak muda kita pun. Saya pun kadang-kadang bimbang dan sebagainya, rasa mayang pun
Sembahyang Jumaat ni lagi lah, sembahyang biasa ni lagi. Sembahyang Jumaat tak ada ni orang. Kata mana budak-budak sekolah kita ni ada dia nak serama budak sekolah serama tu. Dia cantik lah, dia ada bas dia pergi asrama. Itu ada orang dia lebih suka anak dia duduk asrama, dia suruh cikgu menjaga. Nak tuan-tuan, budak ni kadang-kadang dia lebih taat pada cikgu lagi pada taat pada ibu bapa dia. Tak maaf lah tuan-tuan, bukan nak kata tuan-tuan kata saya jugalah. Anak kita kadang-kadang tak ikut cakap kita, cakap cikgu dia ikut. Peraturan di rumah kita dia tak ikut, dia rasa bebas. Walaupun mungkin ada peraturan, kita kena disiplinkan mereka, tapi di asrama dia lebih disiplin lagi. Solat berjemaah dia pergi di rumah, ampah benda dia tak pergi. Bukan anak tuan-tuan, anak saya pun gitu juga. Mengapa terjadi macam itu? Sebab itu kita lebih suka kadang-kadang sekolah Datuk Muhammad, duduk mana? Tanah Putih, rumah sebelah sekolah, duduk asrama. Sekarang orang jadah benda kamu duduk asrama. Asrama ni untuk budak jauh. Jumpa mak bapak rupa-rupanya gitu, disuruh cikgu ni jaga. Sampai tahap macam tu. Ada tahap pada ibu bapa, bukan tuan-tuan lah, orang lain pergi, cikgu saya tak boleh buat benda lah dengan anak saya. La ilaha illallah. Kita gerang nak khabar, orang ni pandai beranak ya, jaga anak tak pandai. Orang suruh kita pula jaga 24 jam. Tak? Kita pun ialah kita dibayar gaji, memanglah cikgu-cikgu dibayar gaji, tapi di akhirat nanti disoal atas apa? Mak bapak dulu. Cikgu ditanya juga, ditanya juga sebab dia dibayar gaji, dia kena jaga. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, budak-budak asrama time maghrib dia solat jemaah maghrib, tak pergi boleh sakit. Kita pernah dah pasal anak-anak kita macam itu? Tak. Kita kabar. Gigilah surah masjid jemaah. Tak, dia tak pergi, dia buat dak. Cuba duduk asrama, tak birat pun tu. Dia tak pergi. Subuh awal lagi dia orang bangun. Di rumah 7 ke 8 dia baru bangun main subuh. Allahu akbar tuan-tuan. Takut kita. Sebab itu saya tengok, ya, kita ni lebih harapkan orang lain untuk jaga anak kita. Bukan tuan-tuan lah, kita nak muasabah di masuk saya lah juga, bukan tuan-tuan saja. Saya fikir-fikir bila pergi hantar asrama sekolah, tuan-tuan nampak cantik lah budak-budak asrama tu datang solat Jumaat. Budak-budak yang duduk di rumah ni sekolah ni, pak saya ngajar lah, sekolah tuan-tuan jugalah, sekolah saya lah, sekolah negara Datuk Mat. Intai sama tak ada budak ni. Dia pergi semayang mana? Masjidil Haram kan? Saya pernah beritahu. Saya beritahu semua. Pagi Jumaat lepas baca Yasin, saya beritahu, saya nak lepaskan tanggungjawab saya lah. Saya kata budak lelaki dia pergi solat Jumaat hari ni, kata. Jangan duduk di rumah je, kata. Saya khabar, kalau duduk asrama mungkin saya boleh swat awak tak pergi. Tapi kalau awak duduk di rumah, takkan saya nak turut pula. Saya khabar, itu tanggungjawab mak bapak awak. Tak pergi juga. Tak pergi juga. Itu mak bapak dia punya, akan disoal oleh Allah. Saya sangat-sangat sedih lah kadang-kadang. Yelah, kalau solat jemaah ni bukan kita khabar dimaafkan. Mungkinlah dia orang sibuk apa semua, duduk di rumah, di semayang-semayang di rumah. Ni semayang Jumaat, Allah Akbar, seminggu sekali. Tak datang dia ke masjid, surau dan sebagainya. Allah Akbar, sedih kita. Ni kita nak cerita bangsa kita lah. Sampai bila dia jadi macam itu? Jadi apa dia? Untuk nak menjadi yang baik dan sebagainya.
Tu Allah jaga bangsa Melayu kita ni. Kita kata, oh Bani Israel ni jahat. Kata apa? Jahat, habis musnah apa semua. Kita, bangsa Melayu kita, baik sangat ke? Ni yang Nabi kata, Bani Israel itu sebagai contoh sahaja. Bukan semua 100% tak baik. Nabi di kalangan Bani Israel, orang yang paling mulia, Rasul daripada Bani Israel, baik. Bukan kita kata, oh Bani Israel, bila sebut Israel semua jahat. Tak, ada yang baik. Tetapi Allah kisahkan dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya, mereka ini supaya menjadi pengajaran kepada bangsa lain, termasuk bangsa kita. Tuan-tuan, maknanya bila masuk bangsa kita, kita kena jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tadi saya cerita bab benda yang paling utama sekali, solat. Yang tu saya cerita tadi. Belum lagi sentuh benda lain. Sebab solat ni bila, insya-Allah tuan-tuan, tengok anak-anak kita lah sendiri, kalau dia selesai solat, insya-Allah dia jaga solat, kita tengok dia, hati kita pun sejuk tengok dia, insya-Allah benda lain selesai. Tapi kalau semayang tak ni, tak jaga dia, kali semayang kali dok apa-apa ni, kita pun rasa awak ni tak sudah, benda lain pun tak sudah. Kena tengok. Tuan-tuan berhatilah. Ada kita berhatilah. Bukan kata tuan-tuan saja, saya sendiri pun takut sangat tuan-tuan, anak-anak. Tapi bila tengok mereka semayang, ambil semayang, kita rasa walaupun semayang di rumah pun, kita pun beritahu semua, semayang dah, sejuk hati kita. Tambah pula kalau pergi masjid surau. Baik itu kita doa semua, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata, Allah kata dalam Quran. Doa tu dia ambil daripada Quran. Ya Allah, jadikan isteri aku, isteri kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Bila kita tengok mereka buat baik, kita rasa sejuk hati kita. Kalau dia buat jahat, panas kita tak? Ni Allah kata beritahu, kita doa sama, ya Allah. Bukan doa saja, kena beritahulah anak-anak, kena beritahulah isteri kita. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan, saya pun takut, saya rasa tak lepas. Tak lepas kita. Tapi kok mana pun jalanlah. Tak lepas ke apa ke, yang tu saya beritahu tadi, khabar semua. Jangan jemu khabar. Saya ingatlah, bukan nak bangga apa nak. Saya ingat arwah mak saya dulu, mungkin mak-mak tuan-tuan pun macam itu juga, orang tua-tua dulu. Kita dah besar no. Kadang-kadang anak dah kahwin dah. Kita dah kahwin dah masa dia hidup. Saya ingat lagi, dia tanya anak-anak dia, semayang belum? Semayang dah. Bukan masa dia kecil, masa kita kecil lagi lah dia khabar. Batang menyapu dapat, kalau tak semayang. Orang tua dulu dia ajar kita. Itu yang sebenarnya diajak oleh Rasulullah. Rasulullah beritahu apa dia? 7 tahun kena beritahu, kena ajar anak semayang. 10 tahun kalau dia tak semayang, boleh pukul. Kita buat macam tu, tak. Baik tu anak-anak kita jadi macam teruk. Sebab kita tak ikut apa yang Nabi khabar. Takut kita tuan-tuan. Ramai, bukan kita sajalah, bangsa kita Melayu ni tak buat benda tu. Bila cikgu duduk asrama, cikgu buat. Marah pula cikgu. Awak pukul anak saya tak pernah pukul anak awak. La ilaha illallah. Kita pukul tu sebab dia tak semayang. Bukan pukul saja. Kita nak kata awak nak lawan hadis Rasulullah, malah cakap macam itu. Tak, kita bukan alim sangat dan sebagainya. Ada. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Tenjaga. Ingat. Dah kahwin, dah besar, dah pun janggut dah. Rumah mak beritahu lagi, semayang dah. Sampai tahap macam tu orang tua dulu.
Kita sekarang tak. Kalau dia dah besar dah, nanti awak dah besar. Bukan tak beritahu. Tahu dah dulu, ajar dah dulu. Kata awak dah balik dah. Awak dah 18 dah. Awak dah ada keluarga awak dah. Awak tangguhlah sendiri. Ya memang dah macam itu, tangguh sendiri. Tapi orang tua dulu dia jaga macam sampai tahap macam itu. Dah kahwin, dah beranak dah. Beritahu lagi. Awak semayang dah. Nak semayang lagi, semayang dah. Selesai dah dulu. Orang tua kita dulu. Orang tua kita, tuan-tuan kalau ada orang tua lagi memang, kalau ada khabar kita ikut dia khabar tu. Kalau kita dah semayang, semayang alhamdulillah. Dia pun kalau tengok kita dah semayang apa semua, dia senyum tengok kita. Tuan-tuan, jaga bila kita balik rumah, balik kampung ke apa dia. Allah, penyejuk hati. Allah kata qurrata ayun. Tak. Memang anak-anak kita macam ni. Bukan nak cerita anak kita tu, generasi sekarang ni, termasuk juga anak-anak orang lain. Sebab itu kalau saya di sekolah, saya yalah, memang ya, kita khabar tadi cikgu dia bayar gaji untuk ajar dan sebagainya. Yang tu ialah kita pegang dari situlah. Tapi saya rasa kalau bab-bab semayang ni, budak-budak boleh sakit lah, saya khabar kalau awak tak jaga. Benda lain boleh bawa kurang apa. Tapi kalau bab semayang awak nak bawa kurang, memang sakit lah. Tak kira mak bapak awak datang ke apa ke. Tapi saya tidaklah bahan belasah itu kan. Tak. Terkabur seumur, kabur. Saya kadang-kadang, dulu memang masa muda-muda memang boleh sakit lah budak-budak kita kata. Sekarang ni kita dah berumur ni, kabur lah, kita kabur seumur. Bila kita ambat dia semayang, tiba waktu solat, kadang-kadang kita balik pukul 2 tak pada waktu yang tu. Nak beritahu tuan-tuan, bukan saya nak kata kerja saya ni mulia, kerja saya teruk dan semua, tak. Saya rasa sangat tanggungjawab macam mana nak suruh budak-budak ni jaga solat. Kalau dia balik pukul 2 tu, kita biar gitu, tak solat dia. Kita pernah tanya, awak balik ni macam balik, lempar beg makan. Lepas tu dia nak keluar dengan motor, dia keluar. Kalau yang dia letih sangat, dia tidur. Malah tadi berjaga apa, main game dan sebagainya. Balik sekolah, lempar beg makan, lepas tu dia tidur. Tak semayang dah. Saya beritahu awak, kadang-kadang budak pun dia suka start semayang dah. Semayang apa? Ada rumah saya tak semayang, dia kata. Gitu. Dan mak ayah tak beritahu ke? Yang tu saya tak nak jawapan dia. Macam-macam jawapan dia. Ada yang khabar buat tak tahu, ada yang khabar beritahu, ada yang khabar tak buat tak tahu. Saya kata kalau mak bapak buat tak tahu, sedih sangatlah bagi apa dia, kita dan sebagainya, untuk generasi. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Panjang di situ tak. Untuk saya, untuk tuan-tuan, untuk anak saya, untuk anak tuan-tuan, cucu, cicit kita, generasi kita, insya-Allah. Bukan saja anak-anak kita, anak-anak orang lain pun kena jaga macam itu juga. Jangan harapkan, yalah, kita harapkan institusi pendidikan lah, betul lah tu, kita hantar. Sebab itu orang kita yang saya beritahu tadi, nak hantar asrama, lebih baik hantarlah asrama. Kita rasa kita tak lepas, tapi sebenarnya tanggungjawab kita tak lepas. Hantar asrama budak ni, kita hantar. Dia suka tak suka, dia ikut kadang-kadang, insyaAllah dia ikut, kena taat juga. Saya tengok macam tu budak-budak ni, bila hantar asrama dia disiplin lebih. Bila dia balik kan, hujung minggu dan sebagainya, dia terbawa budaya asrama dia. Bila tiba solat, dia pun solat. Dia duduk asrama, dia ajar macam itu. Kita tak ada kadang-kadang. Allah Akbar. Yang ketiga, pengaruh dunia dan nafsu boleh menjauhkan manusia daripada bertakwa kepada Allah. Betul lah. Kalau kita kejar sangat dunia ni, jelah dunia itu seronok. Nabi kata tak, dia seronok. Kita kejar dia, dapat. Allah bagi.
Kita kalau cari harta banyak-banyak, Allah bagi tak? Bagi. Kalau kita nak pangkat, nak datuk ke nak apa ke, boleh. Sekarang macam-macam. Bayar ke apa ke, boleh bayar. Nak datuk. Ada. Malaysia sekarang ni. Itulah. Macam tu. Boleh nak. Bayar. Dapat. Terkembang tak lah. Tak payah lah. Allah bagi tak? Bagi. Kalau kita minta. Tapi pada-padalah kita kembang. Sebab kalau lebih kan, kita jadi klien pula. Lebih harta, kita bimbang, kita lupa seorang masjid. Sibuk cari harta dan sebagainya. Kita lupa. Bila kita dah ada pangkat dan sebagainya, kita takut kita salah guna kuasa dan sebagainya. Itu yang paling kita takut. Salah guna kuasa. Maka yang ada. Berapa ramai orang terjerat macam tu? Ramai. Salah guna kuasa. Banyaklah, saya malah nak cerita lah, tuan-tuan pun tahulah, banyak cerita dan sebagainya. Tanggungjawab tu. Kata-kata kalau orang tak nak ni, siapa pula nak menjadi ketua dan sebagainya. Kalau kita rasa tak mampu, tak payah. Cukuplah jadi ketua keluarga. Tua juga. Kita bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita, insya-Allah dia kembang juga. Dan kita berilah sokongan orang yang pemimpin-pemimpin yang nak kat Islam. Kita kena beri sokongan. Jangan sokong orang yang bahan duit, orang banyak rasuah, orang yang makan malah nak cakap kadang-kadang orang marah. Saya tak kira lah, orang marah lah. Allah marah kita tak tu, tak kira. Kita kira marah orang aja. Allah SWT marah. Yelah, kita tak nampak. Kalau ada depan mata kita, malaikat akan marah ni, ni buat gini, esok akhirat kena pukul, buat tahu. Malaikat tak bawa kita gitu. Cuba dia ada, takut kita nak buat. Jangan rasuah akhirat tu. Benda tak nampak. Cuba nampak. Tapi kalau manusia beritahu, blok-blok manusia yang apa dia, macam kita ni tak ada kuasa tak, terkabur lah. Macam saya sendiri, tazkirah dia, sebab saya tak ada kuasa sangat. Saya hanya boleh beritahu apa yang kitab beritahu, apa yang Allah beritahu, apa yang Rasulullah beritahu saja. Nak ambil tindakan, kita kabur di luar kuasa bidang kita. Ada macam tu. Tempat-tempat yang apa dia maksiat dan sebagainya, kita boleh pergi. Nak musnahkan dia, tak boleh kita. Kita ada undang-undang. Walaupun kita kata kita berhak untuk menghalang orang lain daripada melakukan maksiat, kita bukan musnahkan tempat-tempat maksiat ni, barulah orang tak buat maksiat. Kalau ada benda dah ada, macam orang Kelantan katalah, tak sih makan budu. Tapi bila ada budu depan mata, cicah juga. Tak sih makan budu. Orang Kelantan. Macam itulah kita. Nak orang kita tambah nak berjudi, nak main nombor ekor, tapi barang dah ada depan mata, kedai ekor ada, tikam juga. Cuba benda tu tak ada, tak buat. Sebab itu di segi pemerintahan politik ni tuan-tuan, itu paling penting kuasa yang ada. Kalau kita tak ada kuasa, benda kita nak buat sekadar beritahu sajalah, insya-Allah lepaslah untuk kita. Tapi sampai bila? Kita tak ada kuasa, kita tak boleh nak itu, nak halang dan sebagainya, nak halang orang buat maksiat dan sebagainya, nak menghalang daripada perkara-perkara ni. Kata khabar tak apa lah ustaz, kerja-kerja ustaz ni tazkirah je. Yalah, sampai bila nak tazkirah je, orang tak dengar pun. Cuba saya ada kuasa, contoh
saya Perdana Menteri kampung gitu, tutup belaka, tutup lah. Tapi kita ni kalau jadi menteri lain pula bercakap, bimbang kita. Sebab kita kata biarlah kita jadi macam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, kita jadi orang yang biasa-biasa tetapi luar biasa sebenarnya. Kita cakap benda yang betul, yang benar dan sebagainya, tapi kena cara dia lah. Sekadar bercakap lah, jangan pergi beli ekor yang berjudi. Kita cakap, kena cakap, kena nasihat masyarakat kita supaya jangan minum arak apa dan sebagainya. Mungkin takut ni kadang kat kampung, tak silap saya pagi semalam ke pagi bila saya lalu lorong, saya tak nak beritahu lorong mana lah, tin arak tu ada tepi jalan kampung kita ni. Ada Cina kat sini. Orang luar tu ustaz, tengok orang kita, dia macam-macam alasan. Allahu Akbar. Saya takut, saya kata la ilaha illallah, ucap panjang tu kan berduduk subhanallah. Ada siapa ada kuasa? Anak kawan, anak orang, kau tahu siapa yang minum, lantak dia, mak bapak dia lah punya pasal. Kadang kita sampai tahap gitu, tak lepas kita, tak kalau kampung gitu, tak lepas kita, takut sangat. Allahu Akbar. Itu yang kita nampak, yang kita tak nampak berlambak lagi. Yang sorok-sorok, hendak lepas minum dia buang, nak jaga. Minum dia buang, kita tak tahu. Minum dia mana-mana, kita tak tahu. Soroklah sikit dengan bawah. Orang kampung kita nampak benda pula. Ramai buat macam tu. Yang nunjuk-nunjuknya ni jarang. Tetapi sampai kata-kata kalau dia nunjuk macam itu, berat. Sangat berat. Ada masuk kita lah, orang kampung kita, dosa lah tu kampung, masuk saya. Waliyazubillah tuan-tuan, takut kita. Tapi jalan. Kita buatlah apa yang Allah SWT suruh buat dan sebagainya. Doa banyak-banyak. Sekadar itu saja untuk malam ini, insya-Allah. Kita jaga anak-anak kita, jaga masyarakat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berilah orang Melayu ni jaga Islam terjaga di negara kita, untuk anak bangsa kita, cucu-cucu cicit kita, untuk terus diberkati oleh Allah SWT. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Ampun dan maaf jika tersilap bicara dan sebagainya. Sesudah ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguhkan kuliah kita membaca tasbih farah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.